Okey, hai semua. Kali ni kita akan sambung perbincangan untuk soalan PSPM sesi 2014-2015 bagi soalan 7 dan 8. Okey, bagi soalan 7A, kalau kita nampak soalan karangan panjang macam ni, markah sampai 10. Okey, so tips dia adalah kita buat draft. Draft macam rangka, kita baca satu persatu ayat dia, kita jadikan dia bentuk rangka. Okey. Dia panggil draft lah, saya panggil dia draft. Okay, so kita start Okay, so daripada ayat pertama, compound S is formed when benzene react with 2-bromopropane in the presence of AlBr3. Okay, so di sini, okay, compound S ni adalah apa? Compound S ni adalah produk sebab dia dah sebut formed. Okay, is formed, dibentuk. Daripada siapa? So reaktan dia adalah siapa? Reaktan dia adalah benzene dan 2-bromopropane. Okay, ada Lewis acid di sini, AlBr3. So daripada ayat pertama ni kita buat chemical equation dia, rangka dia dulu. Okay. So kita ada arrow dan kita dapat S. Betul kan? Sebab kita kata tadi S ni adalah produk. So siapa reaktan dia? Reaktan dia adalah benzene dan juga 2-bromopropane. Macam mana 2-bromopropane? Ada 3 karbon propane. Okay, pada karbon kedua ada bromin. Okay. So ingat tak ini reaction apa? Oh sorry, ada Al, ada Lewis acid di sini, AlBr3. Okay. So ingat tak ni tindak balas apa? Benzene cuma ada 4 sahaja tindak balas. So yang ini tindak balas bernama apa? Okay, benzene jumpa haloalkin. Okay. So kita recap, type of reaction dia adalah electrophilic aromatic substitution. Name of reaction dia, siapa dapat ingat? Okay, name of reaction adalah Friedel-Crafts alkylation. Okay, bukan acylation, okay? Alkylation. Okay, Friedel-Crafts alkylation. Okay, so kat sini kita sambung lagi ya. Baca soalan dia. Okay, lepas tu kita ada chlorination of S in light gives 2 monobrominated compounds, T major product and U. So daripada S kita tarik lagi. S buat apa? Bilang. Okay, S chlorination. So S bertindak balas dengan klorin. Ada UV. UV datang pada mana? Light tadi ni. Okay. Okay, dihasilkan T dan U. Okay, T ni adalah major kan? Dia bagi tahu. Saya label kat sini major. Okay. So yang ini, okay. Ingat tak? Benzene bila buat Friedel-Crafts alkylation dapat okay, S ni adalah alkyl benzene. Sebab tu nama reaction dia alkylation. Dia akan hasilkan alkyl benzene. Okay. So alkyl benzene dia boleh buat side reaction. Maksudnya dia boleh buat further reaction daripada benzene tadi. Benzene, kat sini benzene kan. Benzene buat Friedel-Crafts alkylation dapat alkyl benzene. Lepas tu boleh lagi buat reaction. Boleh lagi bersambung-sambung kan. Okay. So alkyl benzene bertindak balas dengan klorin UV ni adalah name of reaction dia halogenation at side chain. Okay. Sebab dia ada substituent di luar benzene, so ada dia buat halogenation at side chain. So halogenation ni akan menghasilkan produk T dan U. So nama tindak balas ni pun dah halogenation, halogen kat situ. Okay, so produk T dan U adalah haloalkin. Okay. Awak akan nampak halogen dalam kawasan alkyl tadi. Benzene tu masih ada lah. Okay. Benzene kita tak kacau sebab tindak balas ni berlaku pada side chain sahaja.
badan benzin tu masih kekal di situ, tak ada perubahan. Okay. Boleh Okay, so sekarang kita baca ayat seterusnya. Di sini kat sini kan tadi. Okay. When S is treated with acidified solution of KMnO4, compound V is formed. Okay, so kita sambung daripada S lagi. Okay. So S saya tarik ke bawah. S buat reaction dengan acidified solution KMnO4. So KMnO4 protein permanganate H+, acidified. Okay, ini oxidizing agent, selalunya diperlukan heat. Okay, mesti ada heat. Compound V is formed. So V. Okay, ini reaction apa? Alkyl benzene. Tips dekat sini, alkyl benzene yang datang daripada benzene boleh buat dua further reaction. Satu halogenation side chain yang kita dapat T dan U tadi. Lagi satu adalah, nak tulis kat mana? Saya tulis di sini ya. Oxidation. Okay, ini oxidizing agent KMnO4 ni, potensial permanganate ni adalah sejenis oxidizing agent. So di sini berlaku oxidation. Okay. Oxidation at side chain. Okay. So dapat apa di sini? So V ni adalah sejenis carboxylic acid. So benzene, carboxylic acid yang berbadankan benzene dipanggil benzoic acid. Okay. Yang V, alkyl benzene, apa-apa saja alkyl benzene buat oxidation dapat benzoic acid. Tapi dengan syarat alkyl benzene ni perlu ada, okay, kat sini saya letak star sikit, kena ada benzylic hydrogen. Ingat tak benzylic hydrogen tu apa? Okay. Okay, so ini draft kita. Lagi, okay, ada lagi rupanya. Okay, ada lagi. Ni, hydrolysis of T give W. So last sekali adalah, okay, daripada T ke bawah, hydrolysis ni kita letak air. So H2OH+, acidified water, atau H2O+, terus pun boleh. Dapat W. Okay. So ini reaction apa pula? Daripada T kepada W. So, tadi, alkyl benzene ni, dia buat tindak balas halogenation pada side chain dia, pada substituent dia. So dekat kawasan substituent tu dapat haloalkin. Okay, so functional group haloalkin tu tadi buat tindak balas dengan H2O. Okay, kat sini functional group dia dah haloalkin. So haloalkin ni buat, selalunya haloalkin buat apa? Okay, so haloalkin selalunya buat nucleophilic substitution. Substitution keluar masuk. So haloalkin akan keluar, halogen daripada haloalkin akan keluar. So yang menggantikan dia adalah, okay, nucleophile kita daripada H2O adalah OH-. Ini nucleophile yang datang daripada H2O. Okay. So kalau haloalkin, functional group halogen dia keluar, X- out, OH- in. Out in ni maksudnya substitute lah. X- keluar, OH- masuk. So W ni awak akan dapat adalah sejenis alkohol. Okay. Boleh. So ini draft kita. Nampak tak flow? Ni semua kita belajar ya. Semua di dalam syllabus. Okay. So ini draft kita daripada ayat dia yang pertama tadi sampailah hydrolysis of T give W. Okay. So tengok kita nak highlight apa soalan tanya. Okay. Soalan tanya, okay, draw structures of STUVW. Okay. Lepas tu name the reaction for the formation of S and write its mechanism. So ada 3 benda yang ditanya kalau awak perasan. 1, draw. And then kedua, name the reaction. Ketiga, write its mechanism. So ada 3 soalan ditanya. Okay, dalam 3 soalan ni 10 markah. Okay. Kalau kita nak splitkan markah dia, okay, 10 markah ni, draw the structure STUVW. S 1 markah, T 1 markah, U 1 markah, V 1 markah, W 1 markah. So draw structure ni dah
5 markah. Okay, name the reaction. Namakan tindak balas tu 1 markah lagi. Okay, namakan tindak balas ni saya ada tulis dekat sini kalau perasan. Di sini. Okay. Ni 1 markah lagi. Dah 6. So balance ada lagi 10 tolak 6, 4. So 4 markah adalah pada mechanism. So mechanism yang mana? Mechanism dekat Friedel-Crafts alkylation ni. Tadi awak dah namakan tindak balas tu. Yang tindak balas menghasilkan S. Lepas tu dia minta write its mechanism. Okay. So mechanism ni balance dia 4 markah. So mechanism recap balik yang ada 3 step. Okay. 3 step ada 4 markah semua sekali dalam tu. Alright. Okay. So kita akan tengok jawapan dia selepas ni. Okay. So sekarang ni jawapan untuk yang tadi. Okay, so drawing structure tadi saya kata ada 5 markah kan. So dalam ni ada 5 structure, so 5 markah. Okay. Untuk S seperti ini structure dia, and then kita ada T dan U. Okay, T dan U ingat tak tadi T adalah major. Okay, so macam nak bezakan major dengan U adalah minor product. Okay, daripada Friedel-Crafts kan, daripada halogenation of side chain. Okay. So, kalau awak tengok daripada S kepada T dan U yang awak buat chlorination tadi, Cl2UV. Okay. Dia kan buat dia buat free radical substitution. Ada UV maksudnya free radical substitution. So, okay, siapa yang substitute, siapa yang keluar, siapa yang masuk. Okay, dan kenapa T ni tertiary? T ni tertiary apa? T ni tertiary alkyl dan dia jadi major product. Okay. So, awak tengok dekat alkyl benzene S ni. Dekat kawasan alkyl kat luar ni, okay, kita ada 3 tempat hidrogen. Hidrogen ni primary, hidrogen ni primary, hidrogen ni tertiary. Kan? Okay. So primary dengan tertiary, siapa yang lebih stable? Okay. Tertiary. So kalau saya akan replace tertiary hidrogen ni keluar dan gantikan dengan Cl. Okay, Cl yang datang pada klorin ni. Okay. So bila kita replace yang tertiary hydrogen, kita akan dapat klorin dekat sini kan. Okay. So dan automatik dapat tertiary haloalkane. So itu jadi major. So tips saya adalah awak tengok classification of hydrogen yang awak nak keluarkan. Okay. Tertiary kelas dia lebih stable daripada primary. So kalau awak pilih tertiary untuk dikeluarkan, dia akan automatik awak akan dapat major product. Okay, so yang ini untuk U, dia keluarkan salah satu primary hydrogen kat sini atau di sini. Okay. Dan dia akan dapat primary haloalkane. So yang ni minor product. So tips saya adalah awak tengok classification of hydrogen yang awak keluarkan. Okay, untuk tentukan major dan minor. Okay, tertiary lebih stable. So tertiary akan menghasilkan, akan jadi major product. Okay. Primary less stable, so dia akan jadi minor product di sini. Okay. So tadi V saya dah sebut V adalah benzoic acid. Inilah structure benzoic acid. Dan daripada S untuk menjadi benzoic acid, mesti ada, saya sebut tadi, benzylic. Syarat dia mesti ada sekurang-kurangnya 1 benzylic hydrogen pada alkyl benzene. Ini kita ada ni. Tertiary hydrogen kat sini. So boleh oxidize jadi benzoic acid. Okay, so untuk structure W, okay, W ni datang daripada T. Okay, hydrolysis of T give W tadi. Okay, so haloalkane buat nucleophilic substitution dengan X minus keluar, OH minus masuk. So kawasan Cl ni, Cl minus out, Cl minus sorry. Okay, so yang gantikan dia adalah OH minus. So dapatlah alkohol di sini. Okay. Okay. So 5 markah untuk drawing structure. So
Maka yang seterusnya adalah pada name the reaction. Yang ini jangan tertinggal walaupun dia satu ayat sahaja seperti ini. So Friedel-Crafts alkylation jangan salah spelling. Ini satu markah lagi. Okay. So yang seterusnya ditanya mechanism. So mechanism ni saya sebut balance kita ada 4 markah pada mechanism. 5 pada structure, 1 pada naming tadi sudah 6. So balance 4 markah pada mechanism. So mechanism selalunya benzene, mechanism dia ada 3 step. Lengkap step pertama ini 1 markah. Dan step kedua selalunya 2 markah. Yang ni nucleophile attack electrophile. Okay. Ada arrow kat sini. Nucleophile attack electrophile 1 markah lagi. And then resonance structure pada step kedua 1 markah. So dekat step 2 ada 2 markah. Dan sekali step ketiga 1 lagi markah. Okay. So mekanisme benzene selalunya ada 4 markah. Biasanya soalan mekanisme, apa-apa soalan mekanisme 3 ke 4 markah. Okay. Boleh? Okay, so next ada soalan 7B. Okay, so soalan 7B soalan tak berapa panjang tapi markah ada 10. Okay, so kita keluarkan apa yang soalan tanya. Boleh? Okay, so first kali dia minta arrange the following alkyl bromides in order of decreasing reactivity to SN1. And then dia minta kedua adalah explain your answer. Okay, so untuk first part ni, the top part of the question, ada 2 perkara yang diminta. Satu arrange, susun 3 compound yang diberi ini. Dan lepas tu explain kenapa awak susun begitu. Okay, so kita akan tengok. Okay, so ditanya kat sini. Mengenai SN1. So SN1. Okay. Apa yang kita perlu tengok pada SN1 adalah stability carbocation. Okay. Sebab apa saya insist carbocation? Sebab yang ni dalam mekanisme. Okay. Dalam step pertama. Okay. Dalam step pertama, mekanisme dia kita akan jumpa carbocation sebagai intermediate. So sebab tu kita perlu insist. Explanation kita akan insist pada stability carbocation. Secara general, primary paling tidak stable, followed by secondary pertengahan, dan yang paling stable adalah tertiary carbocation. Okay. Okay, so untuk lebih nampak primary, secondary, tertiary ni tips dia. Okay, so kat sini tips dia adalah diberi nama-nama compound 2 bromopropane di sini. Okay, dalam soalan 2 bromopropane, 1 bromopropane, 2 bromo 2 methylpropane. So tips dia adalah awak lukis. Okay, lukis apa? Lukislah structure compound ni. Okay. So contoh, dia bukan contoh Okay, so dia bagi 2 bromopropane. So saya lukis karakter bromopropane, propane 3 karbon, karbon kedua ada bromin. And then next dia bagi 1 bromopropane, propane 3 karbon, so karbon pertama ada bromin. Third structure, third compound adalah 2 bromo 2 methylpropane. So propane 3 karbon, pada karbon kedua ada bromin, karbon kedua juga ada metil. So nampak tak? Bila awak dah lukis, awak akan nampak lebih jelas. Kalau tengok nama saja, structure ni macam apa dia? So bila dah lukis, so tips dia adalah melukis. Okay, structure awak akan nampak, oh ini secondary haloalkane, primary haloalkane, tertiary haloalkane. So nanti boleh relate dengan stability carbocation ni. Okay, sebab apa? Sebab dalam step pertama, semua ni kalau awak buat step pertama adalah akan melibatkan heterolytic cleavage. So heterolytic cleavage tu apa? Yang ada putus kat sini. Okay. So bila heterolytic cleavage di sini akan menghasilkan, semua akan hasilkan carbocation. Semua ni lah carbocation, produk dia carbocation. So automatic secondary haloalkane akan menghasilkan secondary carbocation. Kalau primary haloalkane akan menghasilkan primary carbocation. Kalau tertiary haloalkane akan menghasilkan tertiary carbocation. So nampak tak? Okay, so bila dah lukis kita akan nampak lebih jelas. Okay, so sekarang ni tips dia adalah untuk SN1
tengok stability karbokation. Semakin stable, semakin reaktif terhadap tindak balas SN1. Okay. Okay, so ini untuk first part. Okay, second part, yang soalan bahagian bawah ni, dia tanya apa pula. Okay, write the chemical equation for the methanolysis. Okay, kita nak tulis chemical equation. So, soalan minta, jangan tertinggal ya. Write chemical equation for the methanolysis. So, methanolysis ni adalah apa? Macam pelik je kan nama dia. Okay. Methanol adalah alkohol. So, methanolysis adalah tindak balas dengan alkohol bernama methanol. So, ini adalah reaction with antara haloalkin dan alkoholisis ni saya tulis. Methanolysis ni adalah reaction alkoholisis using methanol. So, alkohol dia methanol. So, siapa yang bertindak balas dengan methanol ni? Dia kata, for the methanolysis of the most reactive alkyl bromide in SN1 reaction above. Ini tadi baru kita buat. So, tadi siapa yang most reaktif? Mestilah tertiary karbokation kan? So, tertiary karbokation datang daripada tertiary haloalkin. So, siapa tertiary haloalkin? 2-bromo, 2-methylpropane. Yang ini. Boleh kan? Okay, so tips dia adalah awak tengok stability karbokation tadi. Okay. So, methanolysis ni apa? Adalah sejenis tindak balas alkohol dan haloalkin menggunakan alkohol bernama methanol. Sebab tu digabungkan terus methanolysis. Gitu. Okay. So, bahagian kedua tadi, satu dia suruh tulis chemical equation. Yang kedua, dia minta propose the mechanism. Memang soalan sukalah tanya mechanism ni. Tadi pun soalan 7A mechanism, 7B ni pun mechanism lagi. So mechanism for this reaction. So, jangan tertinggal dah tulis chemical equation, tulislah mechanism. So mechanism dia untuk SN1 berapa step? Yang ni kena ingat, mesti ada. Dia ada 2 step. Step pertama menghasilkan karbokation macam saya dah buat tadi ni. Ini step pertama. Ini step 1. So nanti sambunglah. Apa step 2 dia kat sini? Kalau step 1 dia slow, step 2 dia fast. So kita tengok jawapan dia. So ini untuk jawapan first part tadi ya. Saya dah highlight yang first kita kena arrange, lepas tu kita kena explain. So arrange ni satu markah. Dia minta decreasing order. So, jangan tersalah susunnya, dia minta decreasing order. Semakin menurun reaktiviti terhadap SN1. So, kat sini kita ada tertiary yang paling reaktif. Lepas tu secondary, pertengahan. Lepas tu last sekali primary. So, susunan dia menurun. So, next. Reason ni adalah dia punya explanation. Explanation dia, mesti awak kena sebut classification of haloalkin dengan karbokation tadi. Sebab dia kata SN1 mechanism ni akan depends on type of karbokation. So awak bagi tahulah macam ni. Tertiary highlight akan form tertiary karbokation. Stable. Ini ni saya highlight lah bagi lebih nampak. Stable. Kena sebut stable ke tak stable. Yang ni most stable. Nak insist lebih lagi most stable. Tertiary karbokation most stable. So next ada 1-bromo propane, primary 2-bromo propane, secondary karbokation, which are less stable. So kat sini less stable. So awak buat ayat less stable, more stable. So awak dah buat comparison kat situ. So, compared to tertiary karbokation, primary and secondary karbokation are less stable. So, mesti awak memang kena sebut karbokation ni. Kalau tak sebut karbokation, memang sia-sia lah explanation awak. So untuk bahagian kedua tadi kan, dalam soalan 7B, yang perenggan bawah dia. Dia minta write chemical equation. So, kita buat
chemical equation. Ni jangan tertinggal ya. Okay, meta-analisis kan. So, awak keluarkan, bukan keluarkan lah, awak tunjukkan alkohol yang awak gunakan adalah metanol pun dah dapat satu markah kat sini. Betul. So, awak tulis produk yang betul ni, produk dia adalah ether. Okay, haloalkane. Kalau tak ingatkan, haloalkane tidak balas dengan alkohol, dapat ether. Okay, so yang ni, dalam chemical equation ni boleh dapat 2 markah. Okay, tapi make sure lengkap lah alkohol yang betul dan produk yang betul. Okay, by produk ni, tak ada pun tak apa. Okay, so benda terakhir yang dia tanya dalam soalan adalah mekanism. So, mekanism ni jangan tertinggal. Okay, ada 2 step. Okay, first kali, step yang first tadi saya dah tunjuk sikit kan. Ada slow. Yang ni, apa yang berlaku kat sini, heterolytic cleavage. Heterolytic cleavage. Okay, so dapatlah carbocation. So, carbocation awak ni adalah tertiary sebab datang daripada tertiary haloalkane. So, tertiary haloalkane, heterolytic cleavage, dapat tertiary carbocation. So, ini yang most stable tadi. Okay. Okay. So, step 2, sambunglah. Dia attack oleh alkohol. So, alkohol pula masuk. Sebab kita buat nucleophilic substitution kan. So, Br- dah keluar. So, kita nak masukkan OCH3 pula. Okay. So, ini tengok balik dalam nota awak pun saya rasa ada. Okay, reaction alkoholisis ni. Alright. So, kita nak proceed pada soalan seterusnya. Okay, so soalan 8A. Okay, kita tengok roughly soalan ni, dia ada macam 3 perenggan. Okay, so kita bahagikan dulu kat sini, 1. Ini kedua. So, ini ketiga. Okay, so kita akan buat first part dulu ni. Okay, so untuk yang first part, aniline is, okay. So, start pada sini. Starting from benzene, show how aniline can be prepared. So, benzene, semua orang tahu benzene ni bentuk macam mana. Jangan kata tak tahu lagi dah. Okay. So, first part, kita ada start pada benzene. Okay. Dia tanya, show how aniline can be prepared daripada benzene. So, aniline. Make sure pastikan awak ingat struktur aniline macam mana. Okay, jangan tersalah aniline. So, aniline adalah amine yang direct attach pada benzene. Okay, ada benzene. So, ada amine, NH2. So, ini adalah aniline. Okay, ini adalah benzene. Okay, so nak buat macam mana ni? Ada tak dalam tajuk benzene terus dapat aniline? Ada ke? Tak ada kan? Okay, so maksudnya kalau direct macam ni tak boleh. So kita kena pergi jalan jauh sikit. So jalan jauh sikit tu benzene. Apakah perantara antara benzene dan aniline? So maksudnya daripada benzene perlu buat sesuatu reaction di sini. Okay, lepas tu sesuatu reaction dapatlah hasil produk dia. So buat lagi satu reaction untuk dapatkan aniline. Okay, so tengok clue dia di sini adalah okay, benzene, aniline. Apa yang bertambah? Okay, ada satu substituen di luar ini. Okay, dia tambah NH2. So, siapa yang direct attach dengan benzene? Nitrogen. Okay, so ingat balik. Ingat betul-betul. Daripada benzene, okay, kalau awak ada mimet benzene lebih baik. Okay, cuba ingat. Dalam tindak balas benzene ada 4 tindak balas saja. So, antara 4 tu, yang mana boleh hasilkan produk ada substituen nitrogen pada ada substituen nitrogen dekat luar tu. Okay. So, saya bagi clue kat sini adalah nitration. Okay. So, awak akan hasilkan nitrobenzene. Okay. So, nitration ni daripada benzene, buat nitration awak akan dapat NO2. Okay, aminobenzene kat sini. Okay. Nitrobenzene. Ini adalah nitrobenzene. Okay. So, nitrobenzene buat reaction apa di sini? Reduction of nitro compound. Okay. Reduction of nitro compound. Okay, apa reaction di sini? Cari. Ingat. Okay, apa reaction di sini? Tulis. Okay. So, ini draft. So, bila soalan bagi macam ni, buatlah. Lukislah. Bila tak lukis, memang susah sikit nak nampak. So, bila dah lukis, cerah sikit lah masa depan tu untuk nampak.
Okay. Right, itu ini first part. So second part pula. So second part dia tanya, okay, one of the, okay, ini ayat mukadimah dia, production azo compound. Okay. Soalan tanya, write the synthetic pathway. Okay, synthetic pathway ni maksudnya ada a few step. Okay, for the formation of azo compound from aniline. Okay, tadi dah hasilkan aniline dah. So sekarang ni kita nak sambung daripada aniline. Okay, azo compound ni apa? Azo compound ni adalah apa? Dia adalah sejenis dye. Okay, dia ada dye tu maksud dia color dia sangat-sangat pekat. Dye. Warna yang sangat pekat. Intense color. Okay, so ini second part. So kita start dengan aniline. Sebab apa start dengan aniline? Sebab soalan dah bagi tahu. Okay, from aniline. Okay, dia minta hasilkan azo compound. So daripada aniline. So starting reactant adalah aniline. Kita nak hasilkan azo compound. So azo compound ni bentuk dia macam mana? Okay. So dia dah kata synthetic pathway. So maksudnya dia takkan boleh satu jalan macam ni. Okay. Dia kena ada a few step baru dapat azo compound. Okay. So yang ni adalah aniline. Okay. So sekarang ni kita start dengan aniline. Okay. So aniline, reaction apa yang aniline boleh buat? Okay. So yang ini clue dia adalah buat nitrous acid reaction. Okay. Tindak beras dengan nitrous acid, okay, akan menghasilkan N triple bond N. So ada positive charge dekat sini sebab formal charge dia dah terlebih. Okay, lepas tu ada Cl. Okay. So ini diazonium salt. Okay, so daripada sini aniline. Aniline adalah primary aromatic. Okay. Primary aromatic amine. Bila bertindak beras dengan nitric acid dapat ni, diazonium salt. Okay, so diazonium salt ni boleh bertindak balas dengan phenol. Okay, saya bagi clue je, phenol. So dapat azo compound. So phenol ni bentuk dia macam mana? Sepatutnya awak dah tahulah by now. Okay. Phenol OH direct attach dengan benzene. Phenol. Okay, so dapat azo compound. So ini adalah untuk draft untuk second part. Okay. So last part dalam soalan ni dia tanya aniline and cyclohexanamine have PKB values 9.4 and 3.3 respectively. Okay, based on this value, compare and explain the basicity of the amines. Okay, so basicity. Basicity ni apa? Basicity adalah accept ke donate H+. Okay, basicity adalah ability to accept H+. Okay, untuk terima H+. Okay, base kan? Base terima H+. Okay. Okay. So, bila soalan bagi nama compound, tips dia adalah awak lukis. Okay, so lukislah aniline. Semua orang dah tahu. Dan tadi 2 kali dah kita jumpa aniline. Okay, lepas tu, lagi satu compound adalah cyclohexanamine. Cyclo. Okay, cyclohexa. So, 6 carbon juga. Tapi bukan benzin je. Cyclohexane. Okay. Lepas tu ada amine. Okay. So, nampak tak beza dia? Yang ni ada benzin. Okay. Aniline ada benzin. Cyclohexanamine tak ada benzin. Okay. Dia ada cyclohexane. Okay. So, dia bagi tahu PKB value dia 9.4. So, 9.4. Okay. Clue lagi. So, bila PKB tinggi, basicity dia tinggi ke rendah? Okay. PKB tinggi. Okay. Dia akan less basic. Yang ini PKB rendah, dia akan more basic. Maksudnya relationship dia adalah inversely proportional. Okay. Boleh? Kalau dia bagi macam ni, soalan ni dia bagi PKB, nilai PKB, relationship dia dengan basicity adalah inversely proportional. So, PKB tinggi, basicity dia rendah. Okay, ini PKA pula.
PKB dia rendah, basicity dia tinggi. Okay. So maksudnya cyclohexanamine more basic, okay, daripada aniline. Okay. So tadi dia dah suruh tengok soalan minta compare. So tadi saya dah sebut jawapan compare kan. Okay. Cyclohexanamine is more basic than aniline. Okay, explain the basicity of the amine. So explain. So explain, awak tengok gambar ni pun dah boleh dapat clue dah sebenarnya. Okay. Okay, yang ini aniline ada benzene. So benzene ni akan menyebabkan ada resonance. So resonance ni benzene ada resonance. So resonance ni, okay, benzene ring ni adalah sejenis electron withdrawing group. Dia akan menarik elektron kepada diri dia. Okay. So beza lagi kat sini, cyclohexanamine ni, okay, so cyclohexyl ni adalah sejenis EDG, electron donating group. Okay, dia menderma elektron supaya elektron density pada nitrogen semakin tinggi. Okay. So beza dia, benzene adalah sejenis EWG, penarik elektron, kumpulan penarik elektron. Cyclohexyl dalam cyclohexanamine adalah sejenis kumpulan penderma elektron. Okay. Okay. So kita tengok cara untuk jawab dia macam mana, ayat skema dia macam mana. Yang ni saya bagi dia punya clue dan tips. Okay. Okay. So ini tadi first part daripada soalan 8A. Okay, so first part tu yang preparation aniline from benzene, pastikan lengkap 3 ni concentrated, wajib ya, concentrated nitric acid, concentrated sulfuric acid, temperature 1 markah, dan correct structure of nitrobenzene. Lepas tu reagent untuk reduction of nitro compound, and then structure aniline. Okay. So ini simple, nampak macam simple, tapi 4 markah ni nampak senang nak dapat. Tapi dia jadi susah sebab awak tak hafal. Okay. Tolonglah hafal. Okay, so next, second part dalam soalan 8A. Okay, synthetic pathway kan untuk azo compound tadi. Okay, first kali primary aromatic amine tindak balas dengan nitrous acid. So nitrous acid jangan tulis HNO2. Okay, tak dibenarkan lah. Okay, kalau tulis juga kosong markah di sini. Tapi awak boleh dapat markah dekat produk kalau betul. Okay, so make sure nitrous acid NaNO2, HCl, suhu lengkap 0 to 5 degree Celsius. Okay. So, dia followed by, dia ada tindak balas seterusnya lagi dengan phenol. So, ini adalah phenol. Okay. So, apa yang berlaku di sini? Okay. So, diazonium salts di sini. Okay. Cl dia keluar. Dan 1H daripada phenol. Okay. 1, 2, 3, 4. So, H yang mana nak keluar? H yang kepada karbon keempat daripada badan phenol ni. Okay. So, H ni keluar dengan Cl keluar. So, adalah byproduct nanti. Tapi tak perlu tulis. So, nitrogen daripada diazonium salts ni akan attach pada karbon dekat dalam phenol, di phenol ini. So, dapatlah macam ini. Okay. Okay, proses macam mana mekanisme ni kita tak belajar. So, ini tolong hafal. Nitrogen attach pada siapa? Pada phenol ni. Okay. So, dia bergabung dapatlah azo compound. So, structure phenol betul, structure azo compound kena betul. So, kat sini pun dah 4 markah lagi. Okay. So, ini yang bahagian ketiga dalam masih lagi soalan 8A tapi bahagian ketiga kan. Dia suruh compare dan explain. So, untuk compare, awak dah bagi tahu kat sini. Cyclohexanamine is more basic than aniline. So, 1 markah dah dapat sebab awak compare. Sebab soalan tadi compare. Okay. Awak compare daripada PKB value tadi. So, relationship dia apa? Jadi, kat balik apa relationship dia? PKB inversely proportional to basicity. PB ya, basicity. Okay. So, kalau PKB dia tinggi, basicity dia rendah. Okay, dia vice versa lah. Okay. So, keyword dia di sini, explanation dah ada dalam ni. Okay. Cyclohexyl tu yang mana? Cyclohexyl yang dalam cyclohexanamine tadi. Saya ada bulatkan. Okay. Is electron donating group. Okay. So, it increase electron density on nitrogen atom.
Okay, sebab dia derma kan. Okay, so bila dia derma, cyclohexane ni menderma elektron pada nitrogen. Okay, ni cyclohexyl. Lepas tu ada nitrogen. Ni cyclohexanamine. Okay, so bila dia derma, macam ni lah. So dia adalah sejenis EDG. Cyclohexyl ni EDG dia derma elektron. So elektron density pada nitrogen ni semakin bertambah. Okay, so kalau aniline pula, aniline ada benzin. So ada NH2. Okay, so kat sini dia adalah sejenis EWG. EWG kumpulan apa? Kumpulan ni. Electron withdrawing group. Okay, so dia akan decrease electron density on nitrogen. Sebab apa? Sebab dia tarik elektron pada diri dia. Okay, so elektron bergerak ke arah dia. So electron density pada nitrogen akan berkurang. So electron density on nitrogen akan berkurang. Okay, so sebab tu dia akan destabilize lah nitrogen tu. Alright, so keyword dia yang saya gariskan. Electron donating group, electron withdrawing group. Okay. Okay, so kita proceed pada 8B. So 8B, okay, diberi alanine. So alanine adalah sejenis amino acid. Okay, itu aminopropanoic acid. So kita lukis dulu itu aminopropanoic acid. Okay. 3 karbon, ada COOH. So ini karbon pertama. So karbon kedua ada amino. Amino adalah NH2. Okay. So 3 karbon. Pairing masih 3 karbon. Okay. So dia tanya kat sini, draw the structure of alanine at pH 12. Okay. So bila alanine ni, okay, alanine adalah sejenis amino acid. Okay. So amino acid ni bertindak balas. Okay. Okay. Bila kita letak amino acid dalam satu bekas yang ber-pH kan 12. So pH 12 ni adalah sejenis base. Okay, dalam solution ni pH 12. So, okay, dekat amino acid kita ada kawasan apa? NH2 adalah kawasan berbase. Okay, lepas tu ada COH ni. COH ni kawasan apa? Kawasan berasidik. Okay, so kawasan mana yang bertindak balas dengan solution dalam beaker ni? pH dia 12. Mestilah kawasan asid. Okay, so sekarang ni dia akan amino acid akan act as acid. Okay. Sebab apa dia tak bertindak sebagai base? Sebab base tak boleh bertindak balas dengan base. Okay. So nanti base buat acid buat apa? Acid donate H+. So nanti dekat produk dia awak akan nampak ada COO-. Sebab apa? Sebab COH ni dia dah donate H+ dia jadilah COO-. Okay. Ni draft saja, bukan gambar full untuk produk dia. Okay. So next soalan minta. Okay, define. So define adalah soalan kedua dalam ni. Okay, define no net charge, neutral form. Okay. So next soalan tanya alanine react with HCl to form compound X. So yang ini saya lukis lagi. Okay, ini soalan lain. Masih lagi pada alanine. Okay, NH2. Okay. So dia kata kalau yang ni alanine ni bertindak balas dengan HCl. So HCl ni adalah asid. So asid bertindak balas dengan yang mana? Asid bertindak balas dengan asid ke asid bertindak balas dengan base? Mestilah asid bertindak balas dengan base. Okay. So yang asid kawasan COH ni akan remain unchanged. Okay. Kawasan base ni NH2 akan jadi apa? So base buat apa? Base accept menerima H+. Dia akan menerima H+ daripada HCl. So nanti produk dia awak akan nampak NH3+. Okay, ini bukan produk struktur penuh saya bagi kawasan yang berubah. Okay. So, next dia tanya lagi. Okay. Tadi dia tanya apa? Okay, so tadi adalah X kat sini. Okay, X ni mesti ada NH2 dalam dia. So, soalan next. Ayat dia kata alanine. Okay,
reaction with ethanol in the presence of acid to form Y. Okay. So yang ini kita start pada benda yang sama, alanine. Tindak balas dengan siapa? Dengan ethanol. Ethanol apa? Alkohol. Alkohol yang berkarbonkan 2. Okay. In the presence of acid. Ada acid sikit kat sini. Okay. So, alkohol akan bertindak balas dengan siapa dalam ni? So, alkohol. Ini alkohol. Okay, alkohol bila berjumpa carboxylic acid, dia dapat. So, 2 ni bertindak balas dapat ester. Okay, so nanti awak akan dapat COO. C double bond O, ester. Sebab ini adalah esterification. Esterification. Okay, tapi jangan dilupakan ada H plus kat sini. So H plus ni adalah acid. So acid akan bertindak balas dengan base. Kat sini base. So base buat apa? Accept H plus. So nanti awak akan dapat juga NH3 plus kat dalam dia. Okay, yang ni ada 2 tempat berubah. Tempat COOH jadi ester. Tempat NH tu jadi base. Okay. So ini adalah structure Y. Okay, so boleh check jawapan. Betul tak? Ni drawing yang first tadi. Okay, bila amino acid bertindak sebagai as acid, so dia akan donate H+, so dapat kawasan COOH jadi C double O minus. NH2 remain unchanged. Okay, sebab tak banyak belas. So ini definition. Okay, definition tak masalah kot. Okay, neutral form and no net charge. Okay, dia berbentuk Zuiter ion. Okay, dia ada charge positif negatif. So total kosong. So kita sebut no net charge. Dia ada charge kat dalam dia. Tapi bila total balik dapat kosong. Okay, so third part dalam soalan tu dia suruh drawing X and Y. So X and Y tadi. Okay. Untuk X nak letak NH3 plus Cl minus boleh. Kalau awak contoh awak tak nak Cl minus ni pun tak ada masalah. Okay, yang penting kita nampak H plus diterima di sini. Kawasan NH2 menjadi NH3 plus. Okay. Kalau nak letak Cl minus pun boleh. Okay. And then untuk Y. Okay. Untuk Y ada 2 kawasan yang bertindak balas. So COOH tadi dia jadi ester di sini. Okay. So NH3 pun dia berubah juga. Daripada NH tu jadi NH3. Okay. So ada 2 kawasan yang bertindak balas. Okay. Untuk Y. Esterification dan H plus bertindak balas dengan base NH2. Okay, last question for number 8. Okay, so 8C. Kevlar is mainly used to manufacture bullet-proof vest. Okay, so the structure of Kevlar is shown as below. Okay, so soalan dia. Ini soalan dia. Tak nampak pula ini soalan dia. Okay, give the monomers of Kevlar and name the type of polymerization. 3 markah. Okay, so give monomer. So monomer ni apa? Okay, so tips dia dalam tajuk polimer ini. Okay, polimer ya. Okay, so dalam tajuk polimer. Okay, dia adalah, macam ni tau. Secara general, monomer bila ditambah dengan sebanyak mana monomer, monomer tambah monomer, dia akan hasilkan polimer. So polimer ni adalah reaction antara monomer dengan monomer. Okay, ada 10,000 monomer pun boleh, tak masalah. Okay. So sekarang ni yang diberi Kevlar. So Kevlar ni adalah polimer. Dia dah bagi tahu dah produk dia siapa. Okay. Polimer yang diberi adalah Kevlar. So produk kita dah tahu. Okay. So structure ni adalah produk. So soalan tanya, apakah monomer dia? Okay. Kenapa saya letak 2 monomer? Sebab okay, kat sini dia ada clue dah. Give the monomers, ada S kat sini. So maksudnya lebih daripada 1 monomer. Okay. So, dan kita nak tengok macam mana dapatkan monomer ni daripada produk macam ni je. Okay. So, tengok. Awak kena maksudnya, kalau produk dia ada 1, so maksudnya dia datang daripada 2 monomer, so awak kena bahagi 2. Bahagi 2 produk ni. So, bahagi 2 produk ni, kita baca daripada kiri ke kanan. Oops. Okay. Baca daripada kiri ke kanan. Okay. Start pada kiri, awak jumpa C double bond O. So, awak ke kanan, awak jumpa benzin. Ke kanan lagi, awak jumpa C double bond O semula. So, bila dah jumpa semula, so maksudnya ini adalah hujung kiri dan hujung kanan dia, awak putuskan dia. Okay. Sama juga. Okay. Badan monomer lagi 1, cuba awak baca daripada kanan pula.
kanan start dengan NH. Okay, lepas tu ke kiri awak jumpa benzin. Okay, ke kiri lagi awak jumpa semula NH. So maksudnya stop ini adalah badan lagi satu monomer. So nampak tak? Awak split dua, awak akan nampak hujung ke hujung dia sama. Okay. So maksudnya ini adalah monomer NH. Macam tu. Okay. So lagi satu. C double bond O. C double bond O. Okay. So tapi awak tak boleh biarkan dia kosong macam ni. So siapa di sini? Kat sini siapa? Kat sini ada siapa? Takkan bonding ni nak biar kosong kan? Okay, so secara logiknya siapa yang biasa attach dengan nitrogen? So letaklah H. Letaklah H. So yang ni C double bond O. Ini kena ingat. Kevlar. Kevlar datang daripada siapa? Daripada asil chloride. So ada Cl. Cl. Okay. Ini kena hafal sikit lah. Kevlar ni diperbuat daripada apa? So functional group dekat sini bukan carboxylic acid, dia adalah asil chloride. Okay. Okay. Lepas tu dah dapat monomer dia apa? Name the type of polymerization. Kita ada dua je jenis polymerization, iaitu addition polymerization ataupun condensation. Okay. Okay, so rasa-rasanya ini apa? Okay. Kalau addition kita tak ada elimination, tapi kalau condensation kita ada elimination. Okay. Cuba tengok ada tak byproduct di sini. Kita ada buang sesuatu tak? Ada kan? Kita buang Cl, H. Kita buang Cl, kita buang H. So bila ada elimination kita buang, maksudnya dia adalah condensation polymerization. Okay. Kalau addition dia tak ada byproduct. So awak tak ada buang mana-mana atom daripada monomer. Sekarang ni daripada monomer, bila awak ada buang atom ataupun mana-mana group daripada monomer tu, maksudnya ada elimination. Sebab buang kan? Elimination. So bila buang ada elimination, maksudnya dia adalah condensation polymerization. Okay. So ini jawapan dia untuk monomer tadi. Okay, so monomer ada dua markah ya. Ni dan ini. So type of polymerization, jangan terlupa soalan ada tanya. So condensation polymerization. Okay. So itu sahaja untuk perbincangan tajuk soalan 7 dan 8 sesi 2014-2015. Thank you.